hari-hari terik musim panas. Betapa perlahan ia berlalu. Kemudian ada 3 jenis pembohongan, seperti yang dikatakan oleh Mark Twain yang hebat. Pembohongan, pembohongan terkutuk, dan statistik. Peribahasa lama itu sangat sesuai dengan apa yang saya selalu katakan. Ada pembohongan, pembohongan terkutuk, dan kemudian ada media arus perdana serta naratifnya. Menambah statistik menjadikannya lebih teruk lagi. Tetapi tiada yang lebih teruk apabila Anda menambah golongan yang kononnya suci dan progresif. Golongan feminis dulu ke dalam campuran itu. Dan kemudian, wah, kau akan mendapat khayalan yang mencengangkan dan penerimaan terhadap kejahatan mutlak. Semua ini membolehkan Anda faham apa yang dihadapi oleh Israel dengan kampanye propaganda yang dilancarkan terhadapnya. Tapi kita akan sampai ke situ sebentar lagi. Pertama, Iran, Lubnan, dan Hamas masih lagi terlibat, sementara unsur tambahan sekarang ialah Turki, dan peranannya makin besar. Episode lepas, saya bercakap tentang pergeseran besar politik yang sedang berlaku secara senyap di latar belakang perang dengan Iran. Israel sedang menangani keperluan segera, sambil juga mengenal pasti dan berusaha mengurus perubahan tektonik yang sedang berlaku di Timur Tengah ini. Sudah tentu, pengkritik dengan pantas mengecam Israel atas tindakan yang diambil minggu lalu untuk mengekang pelanggaran gencatan senjata oleh Syria bersama dengan cobaan Turki untuk menggantikan Iran sebagai kuasa serantau. Mereka tidak biasa dan tidak menghargai tindakan Israel yang mengambil langkah awal terhadap sebarang ancaman yang ditujukan kepada kami. Jika Anda masih ragu-ragu tentang niat Turki, sebuah negara anggota NATO, ingatlah, penyokong muda Erdogan dilihat melaungkan beberapa bulan lalu, bawa kami ke Baitul Maqdis. Semasa satu ucapan yang beliau sampaikan, jawaban beliau ialah, mereka yang ingin menang mesti bersabar. Dan kesabaran sangat penting baginya, karena strategi serantau Turki yang bercita-cita tinggi menghadapi halangan besar minggu ini. Lanun Somalia ya, Lanun Somalia dengan bot laju, minggu ini telah merampas sebuah kapal yang menuju ke pangkalan tentara Turki di Mogadishu. Puluhan juta dolar dalam bentuk senjata canggih dan peralatan komunikasi satelit jatuh terus ke tangan Lanun. Dan bagi Turki yang telah melabur besar untuk meletakkan dirinya sebagai penaung keselamatan Somalia, ini bukan sahaja satu kerugian dari segi perkakasan dan peralatan besar, tetapi juga satu aib yang besar. Walaupun Turki mengerahkan drone dan melancarkan serangan udara sebagai tindak balas, insiden ini menjadi peringatan yang jelas. Di luar pantai Afrika, kekacauan tempatan mempunyai peraturannya sendiri. Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapat. Di Lubnan, Israel pada masa ini menggunakan pendekatan taktikal secara berperingkat, menjalankan operasi tepat terhadap Hizbullah. Di banjaran Gunung Ali Tihar, di mana kita tahu terdapat pasukan besar yang dilatih Iran ditempatkan dalam kompleks bawah tanah. Dan Iran, walaupun menafikan bahwa terdapat pasukan di sana, mereka terus mengancam Israel supaya berhenti mengebom kawasan itu. Mungkin kerana mereka sangat mengambil berat tentang alam sekitar. Dan di Gaza, Israel telah meningkatkan penghapusan sasaran terhadap komander pengganas Hamas dan penyingkiran sistematik semua yang kami kenal pasti sebagai peserta dalam serangan 7 Oktober. Dan kami juga mendapat peringatan kecil tentang siapa sebenarnya yang sedang kami hadapi hujung minggu ini. Hanya 2 bulan lalu, penduduk Neur Oz, yang merupakan sebuah komuniti berhampiran sempadan Gaza, salah satu komuniti yang mengalami kekejaman dahsyat pada 7 Oktober. Mereka menganjurkan satu majelis penuh emosi melepaskan burung merpati damai ke arah penduduk Gaza yang tidak terlibat. Dan bagaimana penduduk yang tidak terlibat itu memberi reaksi? Jadi, dalam 2 hari lepas, mereka telah melancarkan 8 layang-layang ujian ke arah Israel sebagai persediaan untuk serangan pengganas mereka yang seterusnya. Layang-layang, saya ingatkan Anda, telah digunakan dalam bulan-bulan sebelum 7 Oktober untuk membakar ladang dan kebun serta menguji keselamatan kami. Israel sedang mengurus strategi serantau yang lebih luas, yang memerlukan ketelitian yang tinggi, mengimbangi taktik ketenteraan semasa dengan persediaan untuk ancaman strategik pada masa hadapan. Oleh puak-puak yang bertindak sebagai proksi untuk kepentingan Iran di satu pihak dan pengaruh Neo-Uthmaniyah Turki di pihak yang lain. Sementara itu, ketegangan antara AS dan Iran terus memuncak menjelang pengumuman Amerika mengenai pusingan baru sekatan ekonomi terhadap Tehran. Kedua-dua negara terus bertukar mesej keras ketika perang menghampiri tempoh 6 bulan dan kemungkinan untuk mencapai penyelesaian diplomatik masih kelihatan jauh. Di Amerika Syarikat, persiapan sedang dijalankan untuk meningkatkan tekanan ekonomi ke atas Iran, sementara Tehran mengancam untuk bertindak balas terhadap sebarang langkah lanjut Amerika, malah mengancam untuk menyerang sekutu Amerika di Eropah. Selain itu, Trump mengumumkan bahawa Selat Tehran kini merupakan wilayah Amerika, namun pihak Iran tidak memberi sebarang respons. Sekatan antarabangsa dan kepungan sedang mengurangkan rizab tunai Tehran dengan cepat.
Pegawai kanan Iran kini secara terbuka menyeru untuk berunding bagi menamatkan permusuhan dari kedudukan yang kuat karena bimbang akan kejatuhan ekonomi dalam negara. Tindakan yang diselaraskan antara Amerika Syarikat dan Israel telah secara sistematik melemahkan paksi penentangan Iran, melucutkan aset strategik, dan menghancurkan semangat di seluruh rangkaian proksinya. Dan adalah penting untuk diperhatikan bahawa walaupun semua langkah yang diambil oleh Israel, Iran hanya mengancam tetapi tidak mengambil sebarang tindakan atau langkah terhadap Israel. Semasa saya mencari analisis dan pandangan daripada sumber Israel untuk dikongsi dengan Anda, saya menemui hantaran ini oleh wartawan tentera Channel 14, Tamir Morak, yang memberikan pandangan menakjubkan tentang bagaimana Amerika Syarikat telah bertindak dan berusaha sendiri untuk melemahkan Iran. Beliau berhujah bahawa walaupun konflik yang lebih besar dengan Iran masih jauh dari selesai, apabila melibatkan pertempuran di Selat Hormuz, Amerika Syarikat sebenarnya telah menang. Selama berbulan-bulan, naratifnya ialah Teheran menguasai sepenuhnya titik penting ini, mengancam untuk menyebabkan harga minyak global melonjak tinggi. Tetapi di sebalik tabir, AS CENTCOM melancarkan kempen penghakisan secara sistematik, memburu radar muda alih, membersihkan periuk api laut, dan mengiringi kapal tangki komersial dengan kapal perang canggih. Keputusan itu sudah cukup jelas. Aliran minyak melalui selat itu telah pulih sebahagian besarnya, pasaran tenaga global telah stabil, dan keupayaan Iran untuk melaksanakan sekatan maritimnya telah terjejas teruk. Rejim di Tehran mungkin masih menjadi ancaman serius di rantau ini, tetapi percubaannya untuk menjadikan bekalan tenaga global sebagai tebusan di Hormuz telah gagal secara rasmi. Apa yang saya dapati menarik tentang pandangan Tamir Morak ialah usaha yang dilakukan oleh CENTCOM, penggunaan sistematik teknologi, dan keupayaan yang terbuka serta terperingkat. Semuanya memerlukan masa, dan saya telah berkali-kali menyatakannya sejak pengurangan usaha ketenteraan. Saya tidak menyebutnya sebagai gencatan senjata, dan memang tidak pernah menyebutnya begitu, bahwa kita perlu bersabar. Kita di Barat, dan melalui penggunaan media, tidak dibiasakan untuk bersabar. Tetapi daripada pengalaman bertahun-tahun dalam kerajaan, saya tahu bahwa tidak semua perkara boleh didedahkan kepada pengetahuan umum. Segala yang kita pelajari dalam beberapa tahun kebelakangan ini tentang kerjasama media dengan pengganas, saya telah pelajari lebih 20 tahun yang lalu. Saya tidak dapat mendedahkan sumber pengetahuan saya atau bagaimana saya menerima maklumat yang mendedahkan perkara-perkara atau kadang-kadang mengesahkan syak wasangka. Saya telah dikritik hebat oleh media pada masa itu. Tetapi saya disokong oleh mahkamah apabila maklumat sulit dikemukakan dan disokong oleh jawatan kuasa hal ehwal luar negeri dan pertahanan apabila dipanggil untuk siasatan sulit. Di sana, saya membentangkan data yang saya ada selama lebih 2 jam. Tidak semua perkara boleh didedahkan kepada pengetahuan umum, supaya kita tidak kehilangan kelebihan dan pengetahuan yang kita miliki berbanding musuh kita. Itulah sebabnya, dalam kes tertentu dengan Iran ini, kita perlu sangat bersabar. Kerana tidak semua perkara diketahui oleh orang ramai, apatah lagi oleh media. Tetapi mereka yang perlu tahu, kerajaan, para pemimpin, mereka tahu dengan tepat apa yang mereka miliki dan apa yang perlu mereka lakukan. Melaporkan dengan cara tertentu kerana tidak mempunyai akses kepada maklumat dan butiran penting adalah satu perkara, dan itu boleh dimaafkan. Tetapi penyelewengan maklumat secara sengaja oleh media adalah perkara yang sama sekali berbeza. Sebagian daripada anda yang menonton atau mendengar mungkin telah melihat laporan media arus perdana yang baru-baru ini tersebar luas, mendakwa bahawa Israel sedang mengalami penghijrahan bersejarah. Satu penghijrahan berskala sejarah. Tindakan meninggalkan negara yang didorong oleh konflik politik dan peperangan. Tujuan dalam kes ini adalah untuk mewujudkan tanggapan bahawa peperangan memberi kesan negatif kepada masyarakat Israel dan bahawa rakyat Israel sedang lari meninggalkan negara mereka sekarang. Tetapi apabila pengulas Israel, Udi Perlsman, yang saya temu bual dalam rancangan saya di GAL Israel Radio minggu lepas, apabila beliau benar-benar meneliti laporan statistik asas itu, beliau mendedahkan bagaimana angka-angka ini telah diputar-belitkan dengan teruk oleh naratif media, bukannya mencerminkan realiti sebenar. Seperti yang Udi Perlsman nyatakan, kelemahan utama dalam tajuk utama media ialah mereka gagal memberi tumpuan kepada Yahudi Israel yang lahir di negara itu, dan mereka membentuk kira-kira 60% daripada populasi Israel, serta mewakili tren imigresen jangka panjang yang sebenar. Sebaliknya, angka sensasi itu sangat bergantung kepada mereka yang bukan penduduk asal, imigran kelahiran luar negara yang meninggalkan Israel sejurus selepas tiba, terutamanya lonjakan ketibaan bukan Yahudi selepas Perang Rusia-Ukraine pada tahun 2022. Untuk menggambarkan sejauh mana penyelewengan ini, Perlman menyatakan bahawa walaupun jumlah bersih imigran Yahudi kelahiran tempatan meningkat sebanyak 51,000 antara tahun 2019 dan 2024, imigran kelahiran luar negara bukan Yahudi meningkat sebanyak 75,000 dalam tempoh yang sama. Walaupun mereka hanya mewakili sebahagian kecil, sangat kecil daripada keseluruhan populasi Israel.
Mereka hanya menggabungkan semua angka ini tanpa membezakan angka-angka itu atau melaporkannya secara berasingan yang Anda boleh temui dalam dokumen itu sendiri. Apabila Anda mengasingkan dan memberi tumpuan kepada angka Yahudi Israel yang lahir di negara itu, tren sebenar menunjukkan sesuatu yang sangat berbeza. Antara tahun 2015 dan 2018, lebih 29.000 Yahudi yang lahir di Israel telah ditambah kepada jumlah bersih rakyat Israel yang tinggal di luar negara. Namun, antara tahun 2019 dan 2022, angka itu menurun kepada hampir 16.000 sahaja. Hampir separuh kadar tempoh 4 tahun sebelumnya. Perlman juga menolak naratif bahwa COVID-19 menyebabkan rakyat Israel meninggalkan negara itu. Sebenarnya, sepanjang tahun pandemik 2020, 17.000 rakyat Israel kelahiran tempatan pulang berbanding 22.000 yang meninggalkan negara itu. Ini bermakna lebih ramai rakyat Israel sebenarnya pulang ke tanah air berbanding yang meninggalkannya. Selain itu, data menunjukkan bahwa lonjakan imigresen semasa waktu perang sudah mulai reda. Dalam 7 bulan pertama tahun 2025, peningkatan bersih pendatang Yahudi kelahiran tempatan menurun sebanyak 37%. Berbanding dengan tempo yang sama pada tahun 2024, jumlahnya menurun daripada lebih 10.000 kepada sedikit lebih 6.000. Apabila Anda meneliti semula angka-angka utama dan menapis ketibaan sementara serta warga asing yang pulang, Rosman menunjukkan bahawa naratif mengenai satu gelombang besar, penghijrahan besar-besaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini, sebenarnya tidak berasas sama sekali. Dan jika beliau, seorang rakyat biasa boleh melakukan perkara itu, mengapa agensi media tidak menuntut usaha yang sama daripada wartawan mereka sendiri? Mungkin kerana ia bukan tentang kebenaran, tetapi tentang apa yang menyokong naratif yang mereka bawa? Teka Anda sama, baiknya dengan tekaan saya. Akhirnya, apa yang bermula dengan orang Yahudi tidak pernah berakhir dengan orang Yahudi. Nampaknya sudah bosan dengan mempertahankan Gaza. Golongan bangga diri, progresif, feminis merah jambu yang terlampau woke dan dungu telah menemui saluran baru untuk mempamerkan sikap benar sendiri mereka minggu ini. Lindsay Clancy. Nama itu pun lebih berima daripada Gaza. Ya, tiada apa yang lebih menunjukkan saya lebih bermoral daripada sokongan berpura-pura terhadap seorang wanita gila, pembunuh kanak-kanak, kejam, yang sendiri mengaku sebagai pembunuh. Betapa jijiknya penyelewengan realiti ini. Seperti suara-suara yang memperkecilkan pembunuhan wanita dan kanak-kanak Israel yang tidak bersalah. Mereka berhimpun di seluruh Amerika Syarikat untuk membela seorang ibu yang membunuh anak-anaknya sendiri. Mereka bukan memperjuangkan keadilan. Mereka menormalkan keganasan dan membenarkan kekejaman. Ia hanyalah satu lagi peluang untuk mempamerkan rasa keunggulan mereka yang tidak masuk akal dan menyalurkan kemarahan pura-pura mereka kepada satu perjuangan baharu. Adakah ia hasil daripada bertahun-tahun penindasan? Mungkin itu cara dia menunjukkan penentangan. Suaminya menindas dia? Penjajahan. Ia mesti kerana penjajahan. Ia adalah helah ideologi yang sama digunakan apabila bercakap tentang rakyat Gaza. Bertahun-tahun kebencian dan keganasan digambarkan semula sebagai hasil yang tidak dapat dielakkan daripada penindasan sistematik atau tekanan yang tidak dapat dikawal. Dalam fikiran mereka, pembunuhan menjadi satu tindakan penentangan dan pelaku serta-merta diangkat sebagai mangsa yang paling patut dikasihani. Inilah yang berlaku, hasil daripada perbualan politik bertahun-tahun yang menormalkan kebencian, sistem pendidikan yang mengagungkan pembunuh, dan omongan pseudo-psikologi yang membenarkan kelainan. Jika kemurungan selepas bersalin atau kemurungan postnatal dijadikan alasan untuk pembunuhan bayi, maka lelaki juga patut dibenarkan melakukan keganasan kerana peningkatan tahap testosteron. Betul tak saya cakap? Terdapat perbezaan besar antara cuba memahami apa yang mendorong seseorang melakukan jenayah yang tidak terbayang dan secara aktif membenarkannya. Apabila Anda menormalkan dan merasionalisasikan tingkah laku kejam, sama ada keganasan di luar negara atau kekejaman di dalam negara, itu bukan empati yang tercerahkan. Itu adalah kejahatan yang sebenar. Dan ia mendedahkan keruntuhan sepenuhnya moraliti asas manusia demi memenuhi naratif untuk menunjuk-nunjuk. Banyak yang diperkatakan tentang ancaman terhadap sempadan Barat dan masyarakat Barat yang dibawa oleh ideologi radikal Marxisme dan Islam. Tetapi apa yang kita saksikan sekarang adalah jauh lebih berbahaya. Ia adalah pencerobohan terhadap minda. Ia seperti Invasion of the Body Snatchers versi modern, di mana asas rasional dan kejelasan moral telah dikosongkan sepenuhnya. Dan jangan silap, Israel hanyalah medan latihan untuk serangan ini. Kamu semua pula yang seterusnya. Saya Daniel Seaman. Terima kasih kerana mengikuti saya di rancangan Straight Up ini dari JNS TV Studios di Baitul Maqdis, Israel.